Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab Mughnil Muhtaj yang dikarang oleh Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan perempuan mustahadah. Yang mana perempuan mustahadah adalah perempuan yang darah dia melepasi 15 hari ataupun melepasi sebanyak-banyak haid. Man jawaza damuha aktsaral haid. Itu yang dinamakan sebagai mustahadah. Yang mana perempuan yang darah dia melepasi sebanyak-banyak haid, dia terbahagi kepada 7. Yang pertamanya adalah mubtada'ah mumayyizah. Perempuan yang kali pertama datang haid yang dapat membezakan sifat darah. Dengan makna dia melihat darah keluar lebih daripada satu sifat. Maka yang dimaksud dengan sifat darah di sini adalah yang pertamanya warna, yang keduanya bau, yang ketiganya pekat dan cair. Okey, ni 3 yang dinamakan sebagai sifat darah. Okey, 3 yang dinamakan sebagai sifat darah. Warna dia ada 5. Yang pertamanya warna aswad, yang keduanya ahmar, yang ketiganya ashqar, yang keempatnya asfar, yang kelimanya akdar. Manakala pekat cair jelaslah pekat patut cair. Lepas tu bau hak yang kuat dan bau hak yang tidak kuat. Okey, itu sifat darah. Darah hak yang mempunyai 3 sifat kuat, dia lebih kuat daripada darah yang mempunyai 2 sifat kuat. Okey, boleh faham? Darah yang mempunyai 2 sifat kuat lebih kuat daripada darah yang mempunyai 1 sifat kuat. Darah yang mempunyai 1 sifat kuat lebih kuat daripada darah hak yang tidak ada sifat kuat padanya. Jelas? Dapat kan? Kalau sama ada pada 2 darah tu 2 sifat yang berbeza, 2 sifat kuat yang berbeza, maka hak yang terdahulu dikirakan lebih kuat kerana terdahulu. Kerana dia keluar mula-mula. Okey, boleh faham? Jadi perempuan yang dapat membezakan sifat darah, maksudnya dia melihat darah lebih daripada 1 sifat, contoh 2 sifat, maka hukum dia adalah darah yang kuat itu adalah haid, manakala darah yang lemah itu adalah istihadah. Darah yang kuat adalah haid, darah yang lemah adalah istihadah. Tapi dengan berapa syarat? Dengan 3 syarat. Syarat yang pertama adalah darah yang kuat tidak kurang daripada sekurang-kurang haid. Darah yang kuat tidak kurang daripada sekurang-kurang haid. Itu yang pertama. Syarat yang kedua adalah darah yang kuat saat itu, darah yang kuat tidak lebih daripada sebanyak-banyak haid. Berapa dah? 2. Syarat yang ketiga adalah darah yang lemah tidak kurang daripada sekurang-kurang suci. Okey, kita sebut hari dulu. Syarat yang pertama, darah yang kuat tidak kurang daripada sehari semalam. Yang keduanya, darah yang kuat tidak kurang daripada, tidak lebih daripada 15 hari 15 malam. Okey, boleh faham? Boleh faham? Syarat yang ketiga adalah darah yang lemah tidak kurang daripada 15 hari. Okey, 15 hari 15 malam. Okey, ini 3 syarat. Okey, ini 3 syarat yang penting. Cuma dalam masalah 3 syarat yang penting ni,
ada beberapa perkara hak yang perlu kita kena bincang supaya kita lebih jelas dalam permasalahan ni. Dan mareng, ana ada dua, ada Dr. Syamsiah kata ana tersilap buat contoh. Baik, ana buat contoh 7 hari hitam, 7 hari merah, 7 hari hitam. Cuma ana tak teringat mana ana sebut. Lepas tu, okey, kalau misalnya ana buat contoh lagu tu, memang hak salah lah, contoh tu ana tersilap dah. Lepas tu, hak yang keduanya ana buat contoh 7 hari hitam, 14 hari merah, lepas tu 7 hari hitam. Ana buat gitu pula kan. Tu ana tersilap juga. Dan kesilapan ini disebut oleh siapa? Ustazah Ummu Atirah Yusof. Dia katakan Assalamualaikum Ustaz, bila dengar semula rakaman darah hitam 7 hari, darah merah 14 hari, darah hitam 7 hari, kembali kepada ghairul mumayyizah. apa tu? Minit ke-33. Perlukan huraian lagi. Ya, betul. Jadi contoh anda buat kemarin tu semuanya perlu kepada huraian semula. Contoh yang anda buat kemarin. Okey. Yang pertama sekali anda ucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Syamsiah dengan Ustazah Ummu Atirah Yusof. Kadang-kadang kita terlepas pandang dengan syarat-syarat yang patut kita penuhi untuk 3 syarat tersebut. Sebab dia 3 syarat tersebut tu dia ada syarat-syarat yang perlu dipatuhi ataupun yang perlu dipenuhi. Okey. Jadi anda pun tidak sempat juga nak jawab kemarin lepas daripada benda Zo atau kana hak yang dia screenshot hak yang Ustazah Ummu Atirah tu dia atau kana dia atau dalam WhatsApp. Anda pun baca je Zo pun anda tak balas. Sebab kemarin sibuk kot kemarin. Baik. Jadi memang tersilap lah. Betul lah apa yang disebut oleh Ustazah Ummu Atirah tu. Begitu juga kalau yang anda buat contoh 7 hari hitam, 7 hari merah. Cuma anda cuba cari kat mana anda buat contoh. Tak jumpa dalam benda. Anda cari tak jumpa. Tapi kalau anda buat contoh tu memang silap lah. Tak apa. Masalah silap kita perlu perbetulkan semula. Baik. Jazakumullahu khairah. Rahimallahu man ahda ilayya uyubi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka yang menghadiahkan kepadaku kesilapan-kesilapanku. Baik. Jadi sebenarnya memang silap. Hak yang betul lagu mana hak yang betul? Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab 3 syarat ni kita cuba perincikan sikit. Anda pun terlupa nak perincikan, dak sedar sebab lama kita dak baca bab hik ni. Allah Rabbi. Yang pertama syarat yang pertama syarat yang pertama mesti darah yang kuat tidak kurang daripada sehari semalam. Okey, boleh faham? Tidak kurang daripada sehari semalam. Kalau darah kuat tidak kurang daripada sehari semalam, maka barulah kita boleh hukum darah yang kuat itu adalah darah haid. Okey, boleh faham? Sebagai contoh, seorang dia keluar darah. Okey, seorang keluar darah hitam sebanyak 2 hari. Lepas tu, lepas daripada tu darah merah selama 20 hari. Jadi semua sekali 22 hari. Maka bermakna darah hitam dia adalah haid, maka darah merah adalah istihadah. Okey, boleh faham? Darah hitam adalah haid, lepas tu darah merah adalah istihadah. Jelas nampak? Okey, ini yang pertama. Sebab dia kita kata darah hitam adalah haid, darah merah adalah istihadah kerana cukup syarat. Syarat yang pertama, darah yang kuat tidak kurang daripada sehari semalam. Okey, boleh faham? Satu. Syarat yang kedua, darah yang kuat tidak lebih daripada 15 hari, 15 malam. Sama jugalah contoh saat ni. Sama contoh saat ni, Kang. Berapa dah? 2. Syarat yang ketiga, darah yang lemah tidak kurang. Okey, yang 2 syarat ni anda kena sebut selagi. 2 syarat ni. Kita kena buat contoh hak yang tidak cukup syarat. Saat ni Kang cukup syarat kan? Hak yang tak cukup syarat. Jadi kalau tidak cukup syarat, maka dia kata lagu mana? Dia kata seperti perempuan ghairu al-mumayyizah. Tapi dalam masalah tidak cukup syarat adalah seperti perempuan ghairul mumayyizah
dia bukan semua keadaan. Kadang-kadang walaupun tidak cukup syarat tapi masih lagi ghairul mumayyizah, masih lagi mumayyizah. Okey. Contoh kita kata hak yang tidak cukup syarat yang pertama. Seorang perempuan tu dia datang darah hitam selama hak ni ana tersilap juga sebelum daripada ni. Kita dalam contoh lah, kita buat contoh tu tersilap. Baik. Katakanlah darah hitam dia keluar dalam 12 jam. Okey, boleh faham? Darah hitam keluar 12 jam. Lepas daripada tu, darah merah keluar, sebagai contoh, darah merah keluar selama 20 hari. Okey, darah hitam keluar 12 jam, darah merah keluar selama 20 hari. Okey, faham tak? Jelas Maka dalam masalah ni hukum dia adalah seperti ghairu al-mumayyizah. Okey, jelas. Hukum dia seperti ghairu al-mumayyizah. Okey, satu. Yang kedua. Hak ni lain ni. Hak ni yang lain Hak ni tak sama dengan hak tadi. Darah hitam, berarti molek darah hitam keluar selama 12 jam. Sebagai contoh. Lepas tu, lepas daripada 12 jam keluar darah hitam, keluar darah merah selama 15 hari. Nah, okey, boleh faham? Boleh faham? Lepas tu darah merah saat ni tu berhenti. Kalau kita campur di antara darah hitam dengan darah merah, berarti molek Kalau kita campur di antara darah hitam dan darah merah, maka kita dapati lebih daripada 15 hari. Jadi perempuan ni adalah perempuan mustahadah. Dalam masalah ni, kita tidak boleh hukum darah hitam itu sebagai darah haid, darah merah sebagai darah istihadah. Sebab apa? Sebab darah hitam kurang daripada sehari semalam. Okey, boleh faham. Tapi dalam masalah ni, walaupun tidak cukup syarat tamyiz, maksudnya, darah yang kuat kurang daripada sehari semalam. Okey, boleh faham? Darah yang kuat kurang daripada sehari semalam. Maka kita tidak boleh hukum darah yang kuat sebagai darah haid. Tapi dalam masalah ni perempuan ni bukanlah ghairul mumayyizah. Perempuan ni tetap dinamakan sebagai mumayyizah. Okey, boleh faham? Perempuan ni dinamakan sebagai perempuan mumayyizah. Kerana dia bezawan masalah yang kedua dengan masalah yang pertama. Sebab hari ni anda cuba nak perincikan lagi. Kerana kemarin ada dua kesilapan. Jadi hari ni kita kena perincikan siapa biar faham betul-betul tiga syarat ni. Anda ulang sekali lagi. Ni lambat sikit lagi ni. Lambat sikit lah. Kita buat contoh banyak kan. Sekarang ni, kita syarat yang pertama kena cukup sehari semalam darah yang kuat. Okey, kita ulang sekali lagi. Seorang perempuan, dia keluar darah, perempuan kali pertama datang haid, dia keluar darah lebih daripada 15 hari. Sedangkan dia melihat darah datang lebih daripada satu sifat. Okey, boleh faham? Darah datang lebih daripada satu sifat. Jadi apabila darah datang lebih daripada satu sifat, sedangkan dia darah keluar lebih daripada 15 hari, jadi bermakna dia adalah mustahadah mumayyizah. Mustahadah mumayyizah, hukum dia, hak yang kuat adalah haid, hak yang lemah adalah istihadah. Dengan berapa syarat? Dengan 3 syarat. Okay, boleh faham? Syarat yang pertama adalah darah hak yang kuat jangan kurang daripada sehari semalam. Syarat yang kedua, darah yang kuat tidak melebihi 15 hari 15 malam. Sebagai contoh, seorang perempuan tu didatang darah hitam sebanyak 7 hari. Hari ke-8 sehingga hari yang ke-20 darah merah. Jadi bermakna darah hitam adalah haid, darah merah adalah istihadah. Kerana berarti molek kerana darah hitam saat ni tu cukup sehari semalam dan tidak lebih daripada 15 hari 15 malam. Cukup syarat. Okey, jelas? Okey, bagaimanakah tidak cukup syarat yang pertama dan tidak cukup syarat yang kedua? Okey, kita ambil hak yang tidak cukup syarat yang pertama dulu. Seorang perempuan keluar darah hitam selama 12 jam. Berarti lepas daripada keluar darah hitam selama 12 jam, keluar darah merah sehingga hari yang ke-20. Jadi bermakna 19 hari setengah darah merah. Okey, boleh. Jadi bermakna tidak cukup syarat tamyiz yang pertama. Maka hukum perempuan ni adalah ghairul mumayyizah.
Maksudnya seperti hukum perempuan ghairul mumayyizah. Maksudnya dia mumayyizah tapi dia luput syarat tamyiz. Okey, boleh faham? Boleh faham? Jelas tak? Jelas, ha? Satu. Yang kedua, ni masalah yang kedua. Masalah yang kedua dia berbeza dengan masalah yang pertama. Seorang perempuan, dia datang darah hitam selama 12 jam. Berarti boleh Lepas tu dia datang darah merah selama 15 hari. Okey, boleh faham? Selama 15 hari. Maka darah hitam 12 jam, darah merah 15 hari, jadi bermakna lebih daripada 15 hari. Jadi dia adalah mustahadah. Mumayyizah, sebab dia melihat darah dua sifat. Tetapi oleh kerana darah kuat tidak cukup sehari semalam, maka luput syarat yang pertama. Jadi apabila luput syarat yang pertama, pada zahirnya dia seperti ghairul mumayyizah. Tapi dalam masalah ni dia bukan seperti ghairul mumayyizah. Bahkan dia masih lagi mumayyizah. Okey, boleh faham? Darah haid dia adalah darah merah. Darah hitam adalah istihadah. Okey, boleh faham tak? Sebab benda begitu? Sebab yang pertama, darah hitam saat itu dia tidak layak untuk dihukumkan haid. Okey, boleh faham? Sedangkan darah yang lemah selepas daripadanya layak untuk dihukumkan haid. Okey. Jadi bermakna syarat yang pertama dikatakan seperti ghairul mumayyizah kalau tidak ada syarat yang pertama. Bilakah? Maksudnya ketika tidak ada syarat yang pertama, maka dikatakan dia seperti ghairul mumayyizah adalah ketika darah yang lemah tidak layak untuk dihukumkan haid, seperti bahawa dia saat itu lebih daripada 15 hari. Okey, jelas tak? Jelas? Okey. Ana sebab ia dalam masalah ni oleh kerana hak yang ikut kita ni ramai dari kalangan para ilmuwan ataupun asatidah, pakar-pakar darah wanita. Jadi apa hak yang kita hurai tu mesti kita kena ada rujukan. Ana sebenarnya ana nak buat rujukan, nak datangkan banyak rujukan. Tetapi oleh kerana kesempatan masa tidak mengizinkan, sebab saat ni baru lepas daripada sembahyang subuh, anda pun tengok sebalik hak yang apa dihantar oleh apa hak yang disebut oleh Ustazah Ummu Atirah. Baik. Jadi anda pun tekad pagi ni tak apa kita hurah bab 3 syarat lah. Sebab kemarin banyak kita terlepas pandang. Tapi dalam untuk kita menghuraikan perkara tersebut secara terperinci, secara lebih mendalam, maka sesuainya dengan kita datangkan rujukan. Lepas tu anda pun nak ambil rujukan banyak tidak sempat. Sebab lebih kurang dalam 20 minit je saat ni. Lepas daripada subuh kan tak dang. Jadi anda pun buka hanya datangkan satu rujukan daripada kitab baru yang dinamakan sebagai kitab Izalatu al-Iltibas ataupun Izalatul Iltibas fi tawdihi ahkamil haidhi wan nifasi wal istihadah. Baik, fi tawdihi ahkamil haidhi wal istihadati wan nifas. Nama kitab Izalatul Iltibas karangan Syekh Salim. Yang mana dalam masalah dia kata hak yang anak kabur saat ni, dia katakan ni wa kharaja biyastamir ma law inqata'a ka'an ra'at yawman faqat bila laylah daman aswad thumma 15 yawman daman ahmar wa inqata'a fa innaha tu'tabaru mumayyizatan wa haydhuha al-15 taqaddama al-aswad kama marra mithaluhu aw ta'akhkhar kama law ra'at 15 ahmar thumma yawman faqat bila laylatin aswad لأن عدم صلاحية الأسود للحيض مع انقطاعه صيره كالعدم فالحيض ما يمكن جعله حيضا وهو 15 أحمر. Baik. Dia kata lagu mana? Dia kata dalam dia kata anda baca hak yang atas dulu. Anda baca hak atas. Dia kata فلو اختل شرط من هذه الشروط كانت فاقدة للتمييز وسيأتي حكمها. Sekiranya cedera satu syarat daripada syarat-syarat yang 3 ini,
maka perempuan itu dinamakan sebagai perempuan yang luput syarat tamyiz, maka akan datang hukumnya. فمثال اختلال الشرط الأول, maka contoh اختلال الشرط الأول, cedera syarat yang pertama adalah antara yauman faqat bila lailah. Seorang perempuan melihat sehari tanpa malam, maksudnya sehari 24 jam lah. Dia melihat qawiyan, darah yang kuat, thumma dha'ifan yastamir, kemudian darah yang lemah berkekalang. Jadi syarat yang pertama kena kata lagu mana? Syarat yang pertama kan, di syarat yang pertama mesti darah yang kuat cukup sehari semalam. Jadi kalau darah yang kuat tidak cukup sehari semalam, sedangkan darah yang lemah keluar secara berkekalang. Maksud berkekalang di sini kena faham. Perkataan istimrar, hak yang kita bincang, nanti kita akan sebut pula sekali lagi. Perkataan istimrar, ia memberi maksud darah tu keluar lebih daripada 15 hari 15 malam. Darah hak yang maksud istimrar adalah darah tu keluar lebih daripada 15 hari 15 malam. Jadi ketika darah yang kuat keluar tidak sampai sehari semalam. Dia buat contoh, dia lihat darah yang kuat sehari sahaja. Kemudian darah yang lemah keluar secara berterusan. Maksudnya lebih daripada 15 hari 15 malam. Yang kita buat contoh saat ni 19 hari setengah. Perasan tak? 19 hari setengah maksudnya lebih daripada 15 hari 15 malam. Maka perempuan ni hukum dia adalah ghairi al-mumayyizah. Lepas tu dia pun buat nota kaki bawah. Dia katakan ziyadah wa tafsil. Ni penambahan dan perincian. Idza ikhtalla asy-syartul awal, apabila dia cedera syarat yang pertama, min hadhihi syurut, daripada syarat-syarat ini, ka'an ra'at yawman faqat bila lailah, seperti bahawa seorang perempuan melihat sehari tanpa malam, daman aswad, darah yang berkekalang, darah yang hitam, thumma ahmar wastamar, kemudian darah merah berkekalang. Dia tengok sehari darah hitam, lepas tu dia tengok darah merah berkekalang. Maksud berkekalang di sini adalah lebih daripada 15 hari. Okey, boleh faham? Darah merah tu. Baik. Sebab tu dia kata wajawazal 15 yauman, dan melepasi 15 hari. Maka fahiya ghairu mumayyizah. Maka orang ni adalah perempuan yang tidak mumayyizah. Sebab dia likaunil qawi, kerana keadaan darah yang kuat saat itu, naqasa an aqallil haid, kurang daripada sekurang-kurang haid. Okey, satu. Darah yang kuat kurang daripada sekurang-kurang haid. Lepas tu wala yasluhud damul ladzi ba'dahu lil haid, dan tidak layak darah yang keluar selepas daripadanya untuk haid. Sebab dia li'annahu istamar wajawazal 15, kerana darah yang lemah selepas daripadanya tu berkekalang dan melepasi 15 hari. Okey, boleh faham? Lepas tu wa kharaja biyastamir. Sebab dia tadi katakan mesti darah yang lemah saat itu yastamir, dan keluar dengan perkataan yastamir ma lawin qata', sekiranya darah yang lemah saat itu berhenti. Okey, boleh faham? Maksudnya tidak melepasi 15 hari. Contoh, ka'an ra'at yauman faqat bila lailah, seperti seorang perempuan melihat sehari tanpa malam, maksudnya 12 jam sebagai contoh. Daman aswad, dia tengok tak apa 12 jam darah hitam, jadi tak sampai sehari semalam. Thumma 15 yauman daman ahmar wa qata', kemudian dia melihat darah merah selama 15 hari, lepas tu berhenti darah merah. Jadi bermakna darah merah tidak istimrar, tidak melepasi 15 hari. Okey, jelas? Maka fa innaha tu'tabaru mumayyizah, maka perempuan ini dikirakan sebagai perempuan mumayyizah. Wa haiduhal 15, dan haidnya adalah 15 hari. 15 hari hak mana? 15 hari hak yang merah. Dalam masalah ni tak kira lah darah hitam sebelum darah merah ke, darah hitam selepas daripada darah merah ke, dia kata sama. Taqaddamal aswad kama marra mithaluhu aw ta'akhkhar. Darah hitam sebelum ke ataupun kemudian, sama je. Baik. Kama law ra'at 15 ahmar thumma yawman faqat bila lailatin aswad. Sebagaimana dia melihat darah merah selama 15 hari, kemudian darah hitam tak sampai sehari semalam. Maka darah merah adalah haid, darah hitam saat itu adalah istihadah. Sebab dia li'anna adama salahiyatil aswadi lil haid, kerana sesungguhnya tidak layak darah hitam untuk haid sebab dah cukup sehari semalam. Ma'an qita'ihi, serta berhentinya darah merah, maksudnya tidak melepasi 15 hari. Sayyarahu kal adam, jadilah darah hitam seperti tak ada. Oleh kerana darah hitam tidak sampai sehari semalam, sedangkan darah merah saat itu dia berhenti sebelum daripada 6 hari yang ke-16, maka darah hitam saat itu seperti tak ada. Okey. Maka fal haidu ma yumkinu ja'luhu haidan. Maka haid di sini adalah darah yang boleh dijadikan sebagai darah haid, wa huwa al-15 al-ahmar, iaitu 15 hari darah merah. Lepas tu dia pun buat mari
rujukan dia adalah boleh ditengok dalam kitab Risalah Baqusyair dan Ta'liq Imam Ibn Hajar di atas Risalah Baqusyair. Dia dalam bahith antara kitab yang yang cukup maksudnya dalam rujukan kitab yang perbincangan ilmiah sungguh dalam bahith mengikut mazhab Imam Syafi'i selain daripada kitab Majmu' yang dijadikan rujukan adalah kitab Risalah Baqusyair dan Ta'liq Imam Ibn Hajar Al-Haytami di atas risalah tersebut. Imam Baqusyair di antara ulama besar daripada negara Yaman. Dia ulama besar, tapi dalam bahith dia ada beberapa masalah yang dia tidak jelas. Maka ditulis kitab tersebut, risalah tersebut dihantar kepada Syekh Ibn Hajar untuk Syekh Ibn Hajar jawab. Dan Syekh Ibn Hajar jawab secara terperinci. Dia boleh dikatakan rujukan yang asas dalam bahith mengikut mazhab Imam Syafi'i dua kitab besar. Yang pertamanya adalah Majmu', yang keduanya adalah ni di antara rujukan yang asas. Yang keduanya adalah kitab Risalah Baqusyair dan Ta'liq Imam Ibn Hajar Al-Haytami di atas Risalah Baqusyair. Ini rujukan asas. Rujukan asas. Tapi apa yang di Risalah Baqusyair dengan Ta'liq Imam Ibn Hajar Al-Haytami, memang kalau nak baca seorang, kalau tidak pernah melalui perbahasan yang berat dalam bab istihadah haid apa semua sekali, memang payahlah nak faham. Jadi memang cukup pening. Cuma kalau insya-Allah kalau kita pernah dah lalui kitab Mughnil Muhtaj, maka boleh merangkak. Ni bagi orang yang nak mutalaah lah, boleh merangkak untuk membaca kitab Risalah Baqusyair Ta'liq Imam Ibn Hajar Al-Haytami di atas Risalah Baqusyair. Boleh merangkak lah. Tapi kalau tidak pernah baca kitab Mughnil Muhtaj ataupun kitab Tuhfatul Muhtaj ataupun kitab Nihayatul Muhtaj dalam bahith, lepas tu tiba-tiba nak pergi kepada Risalah Baqusyair, memang cukup pening. Memang cukup pening. Baik, ana royak tu benda yang kita lalui. Sebelum daripada ni dulu kita lalui. Tapi apabila kita kita faham dah apa yang disebut dalam kitab Mughnil Muhtaj, maka kita mampu untuk memahami apa yang dibincangkan di dalam kitab Risalah Baqusyair dan Ta'liq Imam Ibn Hajar di atas risalah tersebut. Okey, jelas tak? Jelas ha? Anda ulang sekali lagi ya, supaya lebih jelas. Sebab gitu anda tekad pagi ni untuk bincang secara mendalam agar tidak tersilap lagi dalam contoh-contoh yang kita sebut lepas daripada ni. Jadi syarat yang pertama adalah mesti kena darah yang kuat cukup sehari semalam. Andai kata darah yang kuat tidak cukup sehari semalam, maka tidak boleh kita hukum darah kuat tu haid, darah lemah tu istihadah. Okey, bagaimanakah kita nak hukum? Saat ni kan tak boleh kita nak hukum begitu. Bagaimanakah kita nak hukum? Okey, cara kita nak hukum adalah ketika ada darah kuat tapi tak cukup sehari semalam, lepas tu ada darah lemah, dia terbagi kepada dua. Yang pertamanya, darah yang lemah saat ni tu tidak istimrar. Yang keduanya, darah yang lemah istimrar. Kalau darah yang lemah istimrar, maksudnya lebih daripada 15 hari, maka ketika tu barulah hukum dia seperti ghairu al-mumayyizah. Okey, boleh faham? Seperti ghairul mumayyizah. Berbeza dengan darah yang lemah tidak istimrar. Apabila darah lemah tidak lebih daripada 15 hari, maka hukum haid dia adalah darah lemah. Manakala darah yang kuat adalah istihadah. Sebab dia? Sebab, dengar balik sebab darah yang kuat tidak layak untuk dijadikan haid. Okey, boleh faham? Sedangkan darah yang selepas daripadanya layak untuk dijadikan haid. Maka hak yang tidak layak untuk dijadikan haid, dia seperti tak ada. Jadi apabila seperti tak ada, seolah-olah hak yang wujudnya adalah 15 darah hak merah. Maka sebab itulah dihukumkan haid dia adalah 15 merah. Maka dia termasuk dalam kategori mumayyizah. Okey, jelas? Jelas agak jelas masalah ni. Okey, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah darah yang kuat tidak lebih daripada 15 hari, 15 malam. Okey, boleh? Lepas tu dia ada perkataan muttasilah. Lepas tu kita huraikan dah bagai. Lepas tu tak ada masalah. Lepas tu bagai dah. Syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga adalah darah yang lemah tidak tidak kurang daripada 15 hari. Okey, darah yang lemah tidak kurang daripada 15 hari. Lepas tu dia bagi perkataan dia wala naqsad dhaif in istamar, jika berkekalan. Okey, dia istimrar di sini dengan maksud lebih daripada 15 hari. Dengan maksud dia lebih daripada
15 hari. Okey, boleh faham? Tidak kurang darah dhaif daripada 15 hari jika istimrar darah tersebut. Okey, perkataan istimrar ni kita kena ingat. Maksudnya adalah kena lebih daripada 15 hari. Okey, andai kata tidak cukup. Perhati molek andai kata tidak cukup darah yang lemah. Perhati molek andai kata tidak cukup darah yang lemah 15 hari. Maka kalau kita tengok pada zahirnya, berarti kalau kita tengok pada zahirnya tidak cukup syarat yang ketiga. Bila tidak cukup syarat yang ketiga, hukum dia adalah seperti ghairu al-mumayyizah. Maka bagaimana anda buat contoh lagu mana? Anda buat contoh seorang perempuan tu dia keluar darah hitam sebanyak 7 hari. Lepas tu 14 hari darah merah. Okey, boleh faham? Lepas tu anda buat contoh pula, lepas daripada datang darah merah, datang darah hitam 7 hari. Lepas tu anda kata mana? Dia seperti ghairu al-mumayyizah. Lepas tu Ustazah Ummu Atirah kata perlu kepada huraian lagi. Memang betul. Anda silap sini. Sepatutnya anda tak boleh kata hak yang kedua tu 7 hari je darah hitam. Sebab mesti darah hak yang selepas daripada darah hak yang lemah tu mesti kena istimrar juga. Okey, boleh faham? Barulah benda diambil kira kecacatan syarat yang ketiga. Okey, anda buat dua contoh. Ada buat dua contoh. Perhati molek. Contoh yang pertama. Seorang perempuan keluar darah hitam 7 hari. Lepas tu keluar darah merah sebanyak 14 hari. Okey, boleh faham? Cukup tak? Darah yang lemah saat ni tu sekurang-kurang suci cukup tak? Tak. Lepas daripada 14 hari datang darah merah, tiba-tiba datang darah hitam pula, yang mana darah hitam saat ni tu keluar secara istimrar. Maksudnya lebih daripada 15 hari. Jelas? Lebih daripada berapa? 15 hari. Maka dalam masalah ni, perhati molek dalam masalah ni barulah dia mengambil hukum ghairu al-mumayyizah. Faham? Barulah dia mengambil hukum ghairu al-mumayyizah. Jelas tak? Sekali lagi Nampak Fendi tak jelas lagi Seorang perempuan datang darah hitam 7 hari. Okay, boleh faham? Hari ke-8 darah merah sampai ke 14 hari. Jadi 7 campur 14 20 apa? 28. Wai. Kira molek gok. 21. Bukan 28 lah. Jauh kira. Rugi yang negara itu. 7, 14, 21. Okey. Hari ke-22 datang darah hitam semula. Okey, datang darah hitam semula. Yang mana darah hitam saat itu keluar secara berkekalang sehingga melepasi 15 hari. Okey, boleh faham? Jadi bermakna dalam masalah ni tidak boleh kita kata darah hitam haid, darah merah istihadah. Jadi sebab kalau kita kata darah hitam haid, darah merah istihadah, jadi bermakna berarti mana bermakna darah hitam hak yang selepas daripada ni kita hukum juga dia sebagai haid, sedangkan dia lepas daripada 15 hari. Jadi sebab benda kita tidak boleh hukum darah hitam yang pertama juga sebagai darah haid. Darah hitam yang kedua tu jelas dah bukan haid sebab lebih daripada 15 hari. Darah hitam yang pertama bukan tidak boleh dihukumkan sebagai darah haid kerana darah yang lemah yang berada di celah darah hitam saat itu tidak cukup 15 hari. Okey, boleh faham. Jadi dia ni hukum dia seperti ghairu al-mumayyizah. Okey, manakala contoh yang anda buat kemarin. Contoh yang anda buat kemarin 7 hari hitam, 14 hari merah. Okey, boleh. Lepas tu 7 hari hitam pula. Maka dalam masalah ni sebenarnya mengikut mazhab Imam Syafi'i hukum dia masih lagi mumayyizah, bukan ghairu mumayyizah. Walaupun darah merah saat ni tu, berarti boleh walaupun darah merah hak yang berada di celah dua darah hitam tidak cukup 15 hari. Sebab dia sebab darah hitam yang kedua hak yang keluar saat ni tu dia berhenti sebelum daripada hari yang ke-15. Dalam masalah ni berarti boleh haid perempuan ni adalah 7 hari yang pertama. Manakala darah merah dengan darah hitam yang selepas daripadanya adalah darah istihadah. Okey, boleh faham. Dan benda ni disebut juga dalam kitab Izalatu al-Iltibas fi Ahkamil Haidhi wan Nifas. Dia kata lagu mana? Wa hasilu hadhihi al-mas'alah. Berarti boleh anda baca. Dan kesimpulan masalah ini annaha qad tara daman qawiyan ba'da ad-dha'if wa qad la tara. Bahawasanya seorang perempuan dia melihat darah yang kuat selepas daripada darah dhaif dan terkadang dia tidak melihat darah yang kuat selepas daripada darah dhaif.
Okey. Lepas daripada darah dhaif, dia tengok ada darah kuat. Kadang-kadang lepas daripada darah dhaif, tak ada darah kuat. Okey, boleh faham? Kalau tak ada darah kuat dah lepas daripada darah dhaif, jelaslah dia adalah mumayyizah. Okey, sebab tak ada darah yang kuat selepas daripada darah dhaif. Katanya idza ra'at daman qawiyan ba'da dhaif falahu thalathatu ahwal. Apabila dia melihat darah yang kuat selepas daripada darah yang lemah, maka adanya paginya 3 keadaan. Al-halul ula, keadaan yang pertama, ay yakuna ad-damul qawiyyu alladhi ba'da dhaif min jinsi ad-damil qawiyyi al-awwal. Darah yang kuat selepas daripada darah yang dhaif adalah daripada jenis darah yang kuat yang pertama. 7 hitam, 14 merah, 7 hitam pula. Jadi hitam hak yang 7 yang kedua ni sama tak dengan darah hak yang 7 hitam pertama? Okey, sama. Itu maksud an yakuna ad-damul qawiyyu alladhi ba'da ad-dha'if min jinsi ad-damil qawiyyi al-awwal. Walahu suratan, dan ada baginya 2 surah. 2 keadaan, 2 rupa. Yang pertama, alla yujawizal qawiyyu alladhi ba'da ad-dha'if. Tidak melepasi darah yang kuat yang selepas daripada dhaif. Boleh faham? Darah kuat selepas daripada dhaif tidak melepasi 15 yauman. Tidak melepasi berapa hari? 15 hari. Fahiya mumayyizatun mutlaqah. Dia dikirakan perempuan mumayyizah juga. Okey, boleh faham? Sawa'un aqalla ad-dha'ifu an 15 am la. Sama sahaja kurang darah yang lemah yang berada di 2 darah yang kuat saat itu kurang daripada 15 hari ataupun tidak kurang. Tak kira. Sama ada kurang ke, tak kurang ke, tak kira. Okey, boleh faham? Jadi kalulah darah hak yang kuat, hak yang selepas daripadanya tidak melepasi 15 hari. Faham? 7 hari hitam, 14 hari merah, 7 hari hitam. Jadi darah yang kurang melepasi tak 15 hari? Tak. Maka dia adalah mumayyizah. Walaupun darah yang lemah saat itu tidak cukup 15 hari. Sebab tu dia kata sawa'un aqalla dhaif an 15 am la. Okey, boleh faham? Mithlu, contoh, antara asyarata aswadan. Asyarata aswad. Dia melihat 10 hitam. Thumma asyarata ahmar. 10 merah. Thumma asyarata aswad. Kemudian 10 hitam. Boleh faham? 10 hitam, 10 merah, 10 hitam. Jadi hak yang kedua, darah hak yang kuat yang kedua tu, hak yang datang selepas daripada darah hak yang lemah, tidak melebihi 15 hari. Sedangkan darah yang lemah yang di antara 2 darah hitam saat itu, betul? Tidak cukup 15 hari. Betul tak gitu? Faham tak dia? Maka katanya fahaiduhal asyratul ula faqat. Maka haidnya adalah 10 yang pertama. Okey, boleh faham? Wal baqi tuhur, dan hak yang berbaki hukum dia adalah suci. Okey, boleh faham? Wa mithlu antara asyrata aswad summa 17 ahmar. Sama juga dia melihat 10 darah hitam, kemudian 17 darah merah. Summa 10 aswad, kemudian 10 darah hitam. Fahaiduha al-ashratul ula. Haidnya adalah 10 yang pertama, wal ashratul akhirah, dan 10 yang kedua. Sebab dia 10 hari hitam, 17 hari merah, 10 hitam. Jadi, haid 10 hitam yang pertama, 10 hitam yang kedua, 17 hari merah, istihadah. Okey, boleh faham? Cuma kita nak hukum darah yang kuat yang selepas daripada darah hitam sebagai haid baru pula, mesti kena cukup 2 syarat. Berarti molek, mesti kena cukup 2 syarat. Syarat yang pertama, tidak lebih daripada 15 hari. Boleh faham? Syarat yang kedua, darah yang merah yang berada di celah dia saat itu, mesti kena cukup 15 hari. Boleh faham? Darah merah kena cukup 15 hari. Darah hitam yang ataupun darah yang kuat selepas daripada darah yang lemah saat itu, tidak lebih daripada 15 hari. Faham tak? Jelas, ha? Jelas, ha? Okey, baik. Jadi apa hak yang okey, tu perincian hak yang anak ingin sampaikan pada pagi ni. Jadi harap-harap ada manfaat. Harap-harap ada manfaat untuk perincian ni. Baik, jadi hak yang anda sebut saat ni tu boleh tengok disebut secara jelas dalam beberapa kitab sebenarnya. Cuma anda tidak sempat untuk mendatangkan kitab yang lain. Kerana keterbatasan waktu, sebab anda pun baru buka saat ni macam hak yang anda akan lepas subuh baru buka balik WhatsApp yang dihantar oleh Zo salam. Tak jawab pun salam. Tak jawab dah banyak WhatsApp dah jawab salam. Tengok kekaligu pagi ni baru cara. Sebab banyak sangat benda-benda lain kan. Baik. Okey. Lepas tu kita sambung balik. Okey, jelas dah jelas dah. Beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk 3 syarat tersebut. Faham tak ini? Faham dah? Jelas dah? Ke berat? Tak berat kan? Tak berat. Alhamdulillah. Kalau tak berat, Alhamdulillah.
La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Habis itu. Okey, kita masuk dalam perbahasan baru. Wa ini jitama'a qaum, patu mana-mana hak yang ada persoalan tu boleh atau dalam dalam komen boleh atau mana-mana kemusykilan, insya-Allah ana cuba akan jawab sekadar mampu, cuma mungkin lambat sikit ana jawab kerana ana maksudnya ana banyak banyak program lain banyak lagi lah. Jadi kita kadang-kadang kita tidak sempat untuk buka soalan. Mereka soalan-soalan hak yang penting sahaja. Maksudnya kalau hak yang nak guna lalu tu kita jawablah sepitah lalu. Kalau orang puang ni dia WhatsApp, lepas tu memang dia nak semayang, macam mana baru kita jawab lalu. Itu memang menjadi kewajipan kita lah. Itu menjadi kewajipan kita lah. Kita tengoklah, maksudnya kita akan pilih lah soalan-soalan mana hak yang patut kita jawab selalu. Tapi kalau hak yang hanya untuk menambah ilmu pengetahuan tu memang anda lambat sikit lah, sebab kita tidak mempunyai waktu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampun kecuaian dan kesilapan kita. Itu kecuaian kita lah. Orang ni. Tapi kita tidak mampu lah. Kadang-kadang memang sampai masa tu oleh kerana banyak sangat kan kerja kita buka tu kita malas baca. Kadang-kadang soalan panjang, perincian tu panjang. Jadi kita tak ada mood nak baca kerana mikir banyak lain lagi kan. Allah Rabbi. Itu kecuaian kita lah. Kecuaian kita, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampun kesilapan dan kesalahan kita. Baik, jadi minta Zo kalau ada soalan-soalan tu Zo asap mulakan. Baik, sempat nak tengok. Katanya seterusnya katanya wa ini jitama'a qawiyyun wa dha'ifun wa adhaf. Kan dia kata mumayyizah ni dia melihat darah melebihi daripada satu sifat. Hak sebelum daripada ni dia buat contoh dua sifat. Satunya qawi, yang keduanya adalah dha'if. Tapi mungkin tak tiga sifat, mungkin tak empat sifat, mungkin. Maka hak ni dia contoh dia melihat darah lebih daripada satu sifat, iaitu tiga sifat. Okey, istilah dia benda wa ini jitama'a, jika berhimpun, qawiyyun darah yang kuat, lepas tu wa dha'ifun darah yang lemah, wa adhaf dan darah yang lebih lemah. Boleh kita benda qawiyyun, dha'ifun, adhaf, darah yang kuat, lemah dan lebih lemah. Kalau misalnya empat darah kita nak guna istilah benda, kita guna istilah ni aqwa, qawiyyun, dhaif, adhaf. Aqwa lebih kuat, qawiyyun kuat, dhaif lemah, adhaf lebih lemah. Tu contoh je lah. Baik, okey, sekarang ni kita nak cerita hak yang tiga sifat. Darah yang kuat, okey, lepas tu darah hak yang lemah, darah hak yang lebih lemah. Contoh kita gani contoh dia. Katakanlah darah hak yang kuat tu adalah darah hak yang cukup padanya tiga sifat kuat. Darah hak yang lemah tu adalah ada padanya dua sifat kuat. Boleh faham? Darah hak yang lebih lemah adalah ada padanya satu sifat kuat. Okey, boleh faham? Begitu susunan dia. Sebab dia kuat, lemah dan lebih lemah di sini dipanggil nisbi saja. Maksudnya nisbi, maksudnya kadang-kadang kalau kita tengok kepada darah hak yang kita hukum adhaf saat itu masih lagi ada sifat kuat. Tetapi nisbah kepada hak yang ada padanya satu sifat kuat. Tapi nisbah kepada yang ada padanya dua sifat kuat, dia adalah lemah. Walaupun ada padanya satu sifat kuat. Sebab tu kita kata benda, kuat, lemah dan lebih lemah ni dipanggil umurun nisbiyah sahaja. Kita tidak maksud umurun nisbiyah. Perkara hak yang dinisbahkan sahaja. Darah ni ada sifat kuat. Tapi satu padanya sifat kuat. Hak ni ada sifat kuat padanya dua. Maka mana hak yang lemah? Hak yang ada padanya satu sifat kuat. Hak yang ada pada dua sifat kuat adalah lebih kuat. Faham tak lagi? Hak ni ada padanya dua sifat kuat, hak ni ada padanya tiga sifat kuat. Jadi hak yang ada pada tiga sifat kuat, kuat. Manakala hak yang ada padanya dua sifat kuat adalah lemah. Jadi kita katakanlah hak ni ada tiga sifat kuat, hak ni ada dua sifat kuat, hak ni ada satu sifat kuat. Hak ni tiga sifat kuat, hak ni hitam, busuk, lepas tu pekat. Hak dua sifat kuat, hitam, busuk, cair. Hak ada satu sifat kuat, hitam, lepas tu cair, lepas tu tak busuk. Maka hak yang ada tiga sifat kuat, qawi. Hak yang ada dua sifat kuat, dhaif. Hak yang ada satu sifat kuat, adhaf. Okey, boleh faham? Boleh faham? Dan contoh lain samalah. Hak ni kita kata hak ni hitam. Tapi pekat cair tak ada. Pekat cair. Maksudnya cair, lepas tu tak busuk, hitam je. Hak yang kedua merah. Sama juga. Tak ada benda. Tak ada pekat, tak ada busuk. Samalah.
Jadi hitam, jadi hak ni daripada sudut warna je. Hak ni hitam, hak ni merah. Jadi hitam qawi, hak merah dhaif. Lepas tu hak yang ketiga kita kata kuning. Maka kuning tu dipanggil benda adhaf. Tu anda kata masalah qawi, dhaif, adhaf di sini adalah umurun nisbiyah sahaja. Boleh faham? Perkara hak yang nisbah. Okey. Hak ni kita kena faham. Wa ini ijtama'a qawiyyun wa dha'ifun wa adhaf fal qawiyyu ma'a ma yunasibuhu minhuma wa huwa ad-dha'ifu haidun bi syurutin thalathah. Apabila berkumpul oleh darah yang kuat dan lemah dan lebih lemah, maka darah yang kuat ma'a ma yunasibuhu minhuma, serta darah yang kuat bersama barang yang munasabahlah ia munasabahlah ia ma hu akan dia akan darah yang kuat minhuma daripada keduanya. Darah yang kuat bersama dengan barang hak yang munasabah lah ia akan dia daripada keduanya, daripada dhaif dan adhaf saat itu. Apakah hak yang munasabah dengan darah hak yang kuat daripada keduanya? Wa huwa dhaif, wa huwa mubtada, kembali kepada ma yunasibuhu, ad-dhaif khabar. Cakap mudah kan darah yang kuat bersama dengan darah yang dhaif, hak yang munasabah dengan dia. Okey, boleh faham? Bersama dengan darah yang dhaif, hak yang munasabah dengan dia. Hak yang bersesuaian dengan dia. Okey, boleh faham? Faham tak dia? Cuma dia buat mari ma'ama yunasibuhu. Kalau dia buat mari pun tak apa, dia buat mari benda. Darah hak yang kuat bersama dengan darah dhaif. Apakah gitu lalu-lalu dah? Sebab darah dhaif dia adalah munasabah dengan darah yang kuat. Darah adhaf dia tidak munasabah. Kalau ada darah dhaif di tengah tu. Boleh faham? Boleh faham tak? Melainkan kalau sekiranya darah kalau tidak ada darah dhaif terus kepada darah adhaf, patut ada lagi hak darah hak yang lebih hak yang lebih lemah sebagai contoh, maka digabungkan darah dhaif dengan adhaf bersama dengan darah yang kuat. Tapi kena ingat ma'ama yunasibuhu. Okey, boleh faham tak? Boleh faham? Nanti kita buat contoh kalau kita ingatlah. Kita buat contoh lagi. Jadi darah hak yang kuat bersama dengan darah yang dhaif, hak yang munasabah saat ni tu. Ma'ama yunasibu. Kita rujuk dhamir dulu. Ma'a bersama dengan barang. Yunasibu yang munasabah la ia ma hu akan dia akan al-qawi. Apakah ma yunasibuhu? Bayang bagi ma yunasibu minhuma daripada keduanya, daripada dhaif dan adhaf. Jadi darah hak yang kuat bersama dengan mana-mana dhaif dan adhaf hak yang munasabah dengan darah yang kuat. Okey, hak mana hak yang munasabah di antara dhaif dengan adhaf dengan hak yang kuat? Mana hak yang munasabah? Hak dhaif lah. Ibarat dia begitu. Kita nak faham ibarat dulu. Wahwa ma yunasibuhu minhuma adalah ad-dhaif. Faham lagi? Kalau nak mudah buat gini je. Fal qawiyyu ma'ad dhaifi. Dia kena buat gitu je kalau nak mudah. Faham? Tapi diguna ibarat hak yang payah. Biarlah bagus juga. Darah hak yang kuat bersama dengan darah hak yang lemah, hukum dia adalah haidun. Al-qawiyyu mubtada, haidun tu khabar. Jelas? Darah hak yang kuat bersama dengan darah lemah, hukum dia adalah haid. Maksudnya bukan darah kuat saja haid, darah lemah pun haid juga. Darah istihadah mana? Istihadah adalah darah adhaf. Jelas tak? Faham tak mi? Kali lagi. Kali lagi. Gatuk Sekarang ni berhimpun berapa sifat Berapa sifat? Berhimpun berapa sifat sini? Darah. Berapa? 3. Yang pertama qawi, yang kedua dhaif, yang ketiga adhaf. Hukum dia bagaimana? Fal qawiyyu ma'ad dhaifi haidun. Darah yang kuat bersama dengan darah yang dhaif, hukum dia adalah haid. Okey, darah yang kuat maksud dia. Contoh hitam dengan merah. Ni sebagai contoh. Hukum dia haid. Manakala darah kuning, hukum dia istihadah. Okey, boleh faham? Tapi kita nak hukum darah kuat dengan darah haid, darah kuat dengan darah haid. Darah kuat dengan darah dhaif tu haid, mesti kena cukup syarat dia. Hak tadi darah kuat haid, darah lemah tu istihadah. Faham? Apabila ada 3 sifat, bukan darah kuat saja haid, darah lemah pun haid juga. Hak yang istihadah adalah darah hak yang lebih lemah. Boleh faham? Jadi maksudnya dalam masalah berhimpun 3 sifat ni, bukan hanya darah kuat saja haid, darah lemah pun haid juga. Tapi darah lemah hak yang munasabah dengan darah hak yang kuat lah. Okey, boleh faham? Jelas tak? Tapi adakah haid secara mutlak? Tidak. Kena cukup apa syarat?
3 syarat pula. Nah, 3 syarat ni penting ya, kena ingat. Bisyurutin thalathah. Dengan syarat yang 3. Mesti kena 3 syarat pula. Bisyurutin thalathatin. Thalathatin na'at kepada syurut. Baik. Benda 3 syarat wahya dan iaitu kembali kepada syurutun thalathah. Syarat yang 3 tu an yataqaddama al-qawiyyu. Lepas tu wa yattasila bihi ad-dha'ifu wa an yasluha ma'an lil haidhi. Bahawa terdahulu darah yang kuat. Mesti darah kuat dulu baru darah lemah. Jangan darah lemah dulu baru darah kuat. Faham tak Gifani? Itu syarat yang pertama. Yang keduanya wa yattasila bihi ad-dha'if, dan bersambung dengan darah yang kuat oleh darah yang lemah. Lepas darah kuat, mari darah lemah lalu. Jangan lepas darah kuat, mari darah adhaf, lepas tu tubik pula darah dhaif. Jadi tidak bersambung. Jelas. Yang ketiganya wa an yasluha ma'an lil haid. Layak kedua-duanya untuk haid. Kalau kita campur darah kuat dengan darah lemah, layak untuk dihukumkan haid. Iaitu cukup sehari semalam, tidak lebih daripada 15 hari, 15 malam. Tapi kalau kita campur darah kuat dengan darah lemah lebih daripada 15 hari 15 malam, maka tidak boleh kita kata darah kuat dengan darah lemah adalah haid. Okey, boleh faham. Cuma hari ni kita tak dang dah, kita nak baca lebih panjang. Sebab hari ni kita tekad untuk benda hurah bab syarat tamyiz secara mendalam. Jadi tak dang dah kita nak baca panjang. Jadi untuk hari ni sini dululah. InsyaAllah minta maaf banyak di atas kekurangan, di atas tersasul. Kadang-kadang tersasul. Anda pun kadang-kadang daurah memang banyak kok tersasul. Kita nak khabar lain, tiba-tiba tubik lain. Nak kata tua tak lagi. Sebab ni banyak sangat kita letak dalam kepala dia kan. Banyak sangat kita mikir kan. Jadi kita lepas bab ni kita nak cakap bab ni, kita nak cakap bab ni kan. Tiba-tiba tak dang nyelakah. Khabar benda lain, tersasa nak buat ni. Manusia begitu. An-nas la yakhlu 'anil khata'i wan nisyan. Baik. Jadi untuk hari ni kita berhenti sini dulu, insya-Allah. Kita sambung balik pada minggu akan datang, minggu lepas daripada minggu ni, insya-Allah. Hari ni hari Khamis dah. Insya-Allah kita sambung balik. Jadi untuk pagi ni kita berhenti sini dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.